majlis-majlis yang dianjur pihak kerajaan Barisan Nasional, kita sedia maklum bahawa majlis-majlis tersebut kebanyakan penceramahnya menghina Islam. Apakah pandangan ulama tentang kehadiran kita ke majlis tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Huzaifah ibn al-Yaman. Dia katakan, an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Ini ayat Huzaifah. Dia kata sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, biasanya kebanyakan mereka ni bila jumpa Nabi, mereka akan tanya Nabi mengenai benda baik. Sebab sahabat ni perangai dia dah tak puas hati dengan amalan, nak tambah sokmo. Itu perangai sahabat. Akhir sekali bila jumpa Nabi, dia tanya Rasulullah, so kerana nak berebut. Kalau Nabi royak benda baik tu banyak je, tapi tak puas lagi. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Tapi aku ni, kata Huzaifah, ni ayat cerdik dia. Dia tidak ayat dia cerdik, tapi kita boleh baca. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Cuma aku saya tak serupa. Aku bila jumpa Nabi ni, aku tak ada angin mana nak tanya benda baik, sebab banyak doa. Aku tanya Nabi benda buruk. Aku akan tanya Nabi benda-benda tak molek, makhafata an yudrikani. Kerana aku takut kalau benda buruk tu mari depan mata aku takut kena. Jadi bila aku tahu awal-awal Nabi royak benda ni tak molek, aku akan lari, aku akan tinggal awal-awal. Jadi cerita hadis tu panjang. Antara hak Huzaifah tanya, dia kata, qultu ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin faja'ana Allah fi jahiliyatin wa syarr, faja'ana Allah bihadzal khair, fahal ba'da hadzal khair min syarr. Huzaifah tanya, ya Rasulullah, kami dulu duduk dalam dunia jahiliyah. Kota Mekah ada Kaabah tu, jahil ke jahat, boleh masuk bergalau. Jahilah. Akhir sekali dengan rahmat Allah Ta'ala, tak ada orang tak tahu sebab apa, Allah Ta'ala mari rahmat wa alimu. Ketika mana orang lain duk tunggu Nabi Muhammad akhir zaman tu, orang Yahudi duk tunggu, orang Kristian duk tunggu, mari daripada kalangan mereka sendiri, tiba-tiba mari Mekah. Tak ada siapa tahu, dengan rahmat Allah Ta'ala. Sekarang ni kami duduk dalam dunia baik. Kami nak tanya, fahal ba'da hadzal khairi min syarr. Kami nak tanya, lepas hak baik ni ya Rasulullah, ada mari tak benda buruk? Akan mari kok pula benda buruk sebagaimana itu? Nabi jawab ada. Mula-mula. Lepas tu dia tanya balik, ya Rasulullah, lepas buruk ni, buruk siapa khimat kok mari balik benda baik? Rasulullah kata ada, mari pula benda baik. Mari wa fihi dakhan. Kita nak masuk jawapan dah. Wa fihi dakhan. Nabi kata baik akan mari balik, tapi tak serupa dengan zaman aku. Dia akan mari baik, tapi ada kelabus, ada berabuk sikit. Nabi kata, wa ma dakhanuhu ya Rasulullah, apa berabuk? Maknanya baik tapi berabuk, maknanya tak terlihat seperti dulu. Nabi kata, qaumun yahduna bi ghairi hadi. Mu akan jumpa daripada kalangan umat aku satu kumpulan manusia yang menyeru, tapi tak guna dah hidayah aku, tak guna sunnah. Kerana ilmu banyak doa. Kita tahu umat Nabi ni bila Nabi mati kan, Allah Ta'ala buka ilmu banyak, harta banyak. Akhir sekali manusia cerdik. Bila walaupun umat Islam sendiri rasa cerdik, dia mula tak ambil tahu dah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kata start sini dah buana. Duduk bawa Islam, tapi dia mula mengajar guna otak. Baca Quran pun syarah guna otak. Akhir sekali timbul masalah. Tapi Nabi kata benda tu baik lagi. Maknanya ulama ramai lagi, pejuang Islam ramai. Qultu fahal ba'da dzalika khair min syarr. Ya Rasulullah, bila bagi yang baik nombor 2 ni, mari buruk pula kau khimat dengan gitu je. Huzaifah tanya. Maka Nabi jawab apa? Nabi kata, ya, lepas hak buruk ni akan mari, lepas hak baik, hak ada masalah ni akan mari buruk, hak teruk. Nabi kata, du'atun ala abwabi jahannam. Ini tuan-tuan semua, ni cerita akhir zaman. Nabi sebut hujung. Dia ni jawapan dia, hak soalan. Nabi kata, du'atun ala abwabi jahannam, man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Nabi kata, mu akan jumpa saat paling buruk
iaitu daripada kalangan umat aku sendiri, penyeru-penyeru, pemimpin, penceramah, ustaz ke siapa, dia menyeru tapi sepatutnya dia umat Islam ni seru pada syurga, tapi dia ni orang Islam tapi belakang dia neraka jahanam, menyeru kepada neraka jahanam. Allah Ta'ala sebut, ni jawapan dia, Allah sebut, Nabi kata apa? Nabi kata man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Ini asal dia, bagi siapa pergi dengar dia terima, qadhafuhu fiha, dia akan masuk neraka. Kok doa ni akan lepas dia ada masuk dalam neraka jahanam. Bila sampai sini Huzaifah berhenti, dia tanya, ya Rasulullah, sifhum lana. Allah dia kata teruknya ni, kalau mereka ajak masuk neraka tak pelik lah mereka. Kalau Jepun ajak masuk neraka tak pelik. Ni umat Islam, jadi dia pelik. Ya Rasulullah, sifhum lana, cuba ya sifat-sifat hak ni hak umat pelik ni. Nabi kata apa? Hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Nabi kata mu nak kenal dia tak payah, kerana dia bukan daripada mereka. Bukan tak payah. Silap sebut. Kalau mereka tu mudah. Tapi masalahnya doa penceramah pemimpin ni min jildatina, keturunanmu, serupa kulit dia, serupa kulit kita. Kalau Arab jati, Melayu jati, asli sama-sama kita. Wa yatakallamuna bi alsinatina, dan dia cakap apa bahasamu. Kalau kita Melayu, dia cakap Melayu, syarah bahasa Melayu. Kalau dia Arab, cakap Arab. Bukan daripada Amerika, bukan daripada Jepun. Ini keadaan akhir zaman yang berlaku. Dan ulama kita sebut benda ni berlaku hari ni. Benda berlaku hari ni. Kenapa? Kerana dalam sejarah umat Islam 1400 tahun, 1400 tahun lebih, tahun 90 tahun lepas, berlaku sejarah hitam yang tak pernah berlaku dalam sejarah 1400. Bila jatuhnya khilafah Islamiyah, kerajaan Islam terakhir duduk Turki, jatuh tu pada masa tu dalam sejarah 1400 tahun tak ada kerajaan, tak ada kerajaan Islam yang sebenar. Khilafah tu tak ada, menyebabkan semua negara Islam ni tunduk kepada barat. Pada masa inilah ulama kita sebut mu akan temu pendakwah-pendakwah, pemimpin-pemimpin yang mula kecek tapi tidak ajak pada Quran hadis. Ajak mana? Ajak sokong barat, pakai undang-undang lokret, ambil sekular, pisah ke agama daripada politik. Hak ni bukan ajaran Islam, ajaran tak betul, ajaran tertudah daripada Amerika. Hak ni Nabi kata umat aku sendiri ajak orang masuk neraka. Jadi kita lagu mana? Nabi kata man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Bila siapa pergi dengar, tiba-tiba dia terpengaruh, Nabi lari awal-awal. Nabi kata bagi siapa terpengaruh, pergi dengar dia terpengaruh, Allah hak ni akan lepas dia dalam api ni aku. Akhir sekali ubat dia lagu mana? Ubat dia, Huzaifah tanya, ya Rasulullah, apa ni? Dia kata, mada ta'muruni in adrakani dhalik. Ya Rasulullah, kalau aku jumpa puak ni, Huzaifah sebut, using dia ni tak patut using lah, kerana dia ni zaman Rasulullah. Hak Nabi cerita ni dekat kiamat, tentu lah dia tak ada. Tapi sahabat ni, dia pegang ilmu Nabi, dia tanya, ya Rasulullah, kalau Allah Ta'ala wipruai aku hidup, aku jumpa puak ni lagu mana? Aku nak buat kan? Nabi kata apa? Talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Wajib atasmu, walaupun orang sesak belakang, hari ni tak ada dah khilafah, tak ada dah kerajaan Islam, wajib atasmu duduk bersama dengan jemaah Islam, duduk ramai-ramai dengan jemaah ada tu iman. Ni kita punya kewajipan kita. Jadi tuan-tuan semua, soalan kita nak pergi dengar orang duk kecek, kadang-kadang setengah tu ustaz. Dah ustaz sokong kerajaan sekular pun sokong, marah nak pula sokong perjuangan Islam. Kita duk dengar tu tak apa kok. Jawapan dia, jawapan dia ke mana? Hak ni yang mana suruh Ustaz Azhar jawab. Boleh Ustaz? Okay. Boleh ke tak mari Syam tak boleh. Nak dengar orang cakap hak tak betul, boleh ke tak? Banyak orang tanya saya, boleh baca tak kitab Injil? Soalan tu banyak. Boleh baca tak kitab Injil? Saya kata boleh, tapi mu baca Quran dulu. Mana bila mu tahu ni kandungan Quran,
mu boleh dah nak beza hak mana batil, baru kita boleh baca benda-benda hak lain yang di dalamnya ada kesesatan. Jadi kita ni kalau tak tahu ke benda, ambil terus kitab Injil, baca, takut saat ni lah terseleweng kita punya akidah. Gitu juga bila orang ngajar hak ngaruk, dia tahu kita duduk saja takkan tak lagi dengar kok. Dia ada betul-betul, tapi hak jarum, hak racun tu kita tak pandang. Dia racun tak nanti sepuyuk setitik bang tanah lu. Sebab tu kalau ular bisa sekali tedung sela. Tedung sela 5 minit kalau tak pergi hospital buat 7 malam. Tak boleh. Jadi ular ni bila dia ketik orang kapak api ke, ular bisa-bisa ni dia sembuh bisa dia. Tak ada sembuh sebeledi. Mampu kerah ular. Nak buat apa sekali sembuh sebeledi, ular pun KO. Mak dia gigi setitik masuk. Setitik sahaja. Rosak habis. Kita semayang, tomelnya baju jubah beli di Planet Mareh. Hebat. Sebang daripada Yaman ada. Baca macam Syekh Sudai. Tapi suti ketuk. Habis suti semayang. Batal kok. Batal dah ketuk. Dah jubah kita 20,000 lebih ni. Tak ada kira. Mu baca lagu mana pun suti. Maka tak banyak. Suti je kita salah pergi ambil, kemungkinan musnah binasa kita dunia dan akhirat. Dan kena racun. Pasal kita tak pandang nak beki, tak pandang nak pedal. Dia tukang tak apa. Hak rosak dia mari beki. Kita hak bukan tukang, awak jadi molek, tak molek juga. Lepas tu faham lah kalau ada isi ceramah tu daripada orang-orang yang tidak ikhlas, yang menyeru kepada kesesatan, yang diselitkan dengan kebenaran. Kalau kita ni tidak mahir, jangan dengar. Takut kita termakan racun. Najis tak nanti banyak, sedikit saja habis punah dah sepelanga kita nanok nasi. Tak percaya balik kaya kita nanok nasi, buat bubur nasi sepuyuk segatang. Jangan pakai beras tianu, beras rata panjang, panjang-panjang secekar seputih. Comel sungguh beras. Lepas tu bila masuk molek, bubuh lah sudu teh ayam muna. Rosak habis. Tak usah kata sebelanga teh ayam. Nampak? Gitulah. Satu je masuk benda yang salah dalam pegangan kita, takut kita dengan benda tu kita rosak. Sebab kita banyak bertemu orang yang cakap agama, tapi dalam masalah pertentangan antara orang zalim dengan ulama, dia bersama dengan orang zalim. Padahal cakap agama, kecek agama dan sebagainya. Di 3 hari lepas kita kedak minum air, orang lain tegur belaka. Tak tegur pun senyum. Orang seorang ni tak senyum, dia bakal sokok. Dia tengok orang mana pelik ni. Ni biasa puak tanya ustaz kabut ni, nak golongan pelik. Patut ada kereta berhenti, kereta tu tegur dia ustaz. Assalamualaikum ustaz, rupa dia ustaz. Ustaz dia. Orang hormat tu mari tengok beradang salang dia. Ustaz. Kalau kok tinggi, dagu cukup lecing. Ada masalah tu. Ada masalah. Orang lain pun amno juga. Tegur kat kita. Masai tegur. Belanja. Siap belanja. Mari dibeli buah. Turung tu. Pasal. Tengok ada orang lelaki seorang gogek apa dia pula ke bawa kereta bebek sapu. Paling tengok Datuk Masai. Dia tengok, Assalamualaikum ustaz. Lama dah tengok. Sibuk dia ni. Waalaikumsalam. Beli dia tu. Beli buah ni. Ustaz sibuk dia ni. Malam dia kat ustaz free. Nampak? Saya pergi juga tapi banyak sibuk lah. Akhirnya dengan buah-buah kita bayar habis. Nampak?
Saya pergi dulu lah. Nunduk. Ni hak besar sekali. Megang Terengganu. Betul tak? Dah. Dah kalau megang Terengganu sampai gitu semua mak kita lah ni cak ayang rokok gitu lah. Tak usah cakap banyak lah. Ni kata bila dia cakap agama dia seorang ustaz, tapi bila tengok ustaz-ustaz yang menyebelahi ulama, nampak beza muka dia keruh, nampak benar-benar benci. Sebab apa? Inilah bila kita terkena racun tak mesti banyak, satu je kita jadi balik, kita jadi hati kita tidak bersama ulama. Sebaik-baiknya jauhkan diri daripada ceramah-ceramah seperti ini. Takut hukum hakang dia pelik-pelik le ni, tak wajib hudu, tak wajib pakai tudung pula. Kalau kita pakai tudung pun tak berat mana. Kita tekankan ekonomi dulu. Allah Maha Pengampun. Berat kita main lagu tu. Jadi kita tengok dalam bab dunia kita nak selamat, kita bersama dengan ulama-ulama kita. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Azhar dan juga Ustaz Ni Abdul atas penjelasan semata tadi.